Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, bagaimana keadaan anda semua hari ini? Cikgu doakan agar anda sentiasa berada dalam keadaan sihat dan anda akan bersedia untuk tak lama lagi kita akan naik ke sekolah seperti biasa, insyaAllah. Baik, anak-anak, anda boleh rujuk pada kitab pendidikan ibadat darjah 5. Hari ini kita nak sambung bab ataupun pelajaran 3, tetapi bahagian 2. Sebab hari itu bahagian 3 kita baru dapat bahagian pertama saja. Sebab panjang kan, cikgu tak boleh bagi penuh, cikgu bagi satu bahagian 2. Okey. Jadi anda boleh keluarkan kitab masing-masing, boleh rujuk bersama-sama dan juga boleh refer pada slide share dan dengar apa yang penerangan cikgu berikan pada hari ini. Baik. Kita tengok pada muka surat 34 pendidikan ibadat darjah 5. Kita nak sambung tentang sujud sahwi. Seingat saya, dalam tempoh hari, cikgu ada terangkan bagaimana kaedah pelaksanaan sujud sahwi. Baik, kita ulang sedikit pengertian sahwi. Apa dia? Okey, pengertian sahwi dari segi bahasa ialah lupa atau lalai akan sesuatu. Manakala yang dimaksudkan dengan sujud sahwi ataupun sujud sahwi ini ialah kecacatan solat yang dilakukan seseorang ketika bersolat, sama ada disengajakan atau terlupa, atau ia sujud dengan yang dilakukan di penghujung solat itu akan menjadi penutup kepada kejahatan tersebut. Bahasa yang paling mudahnya iaitu sahwi ini kecacatan dalam solat, dia tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan. Okey, baik, kita tengok dekat sini sujud sahwi. Ialah 2 kali sujud. Nampak? 2 kali sujud walaupun banyak perkara yang terlupa dalam solat. Sujud sahwi wajib diniatkan dan dilakukan sebelum memberi salam, duduk tahiyat akhir. Lepas tu tadi teringat lupa nak baca doa kunut. Sujud. Okey, lepas bagi tahiyat akhir tu jangan bagi salam dulu, terus sujud, baca. Okey, subhana man la yanamu wala yashhur. Okey, maksudnya apa? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Lepas tu duduk antara dua sujud. Baca Rabbi firli walhamni wajburni sampai habis ilal akhir ayat. Lepas tu sujud balik semula, baca lagi subhana man la yanamu wa la yashhur. Okey. So lepas tu baru duduk balik semula, baca tahiyat akhir. Begitulah, itu cara sujud sahwi. Kenapa? Nak digantikan, nak ditopak balik perkara-perkara yang kita tertinggal atau kita sengaja tinggalkan tadi tu. Okey, jelas Baik, kita tengok dekat sini. Tertinggal rukun. Baik. Okey. Kita tengok sujud sahwi. Lepas tu tadi dah jelas kita masuk tertinggal rukun. Baik, yang pertama. Seseorang yang tertinggal rukun solat tidaklah boleh diganti dengan sujud sahwi. Tetapi wajib dah melakukan rukun yang tertinggal itu dengan segera apabila teringat. Dia semayang Allahu Akbar, sepatutnya 4 rakaat, tapi dia buat 3. Dah sujud tahiyat akhir dah ni, tiba-tiba teringat. Dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi, dia kena tambah 1 lagi rakaat. Faham Tapi kalau contoh dia terlupa, memang tak ingat langsung, dia rasa dia yakin, tak ada masalah. Okey, jelas Kalau tertinggal rukun ataupun tertinggal, contoh dia tertinggal dia punya rakaat lagi 1, dia kena tambah lagi. Macam tu. Boleh. Rukun ni ada berapa? Ada 13 rukun. Faham ke tidak? Caranya macam mana? Contoh tiba-tiba lupa macam duduk antara duduk sujud. Dia kena cepat-cepat segerakan. Okey? Jangan tinggalkan. Okey, baik, tak boleh. Yang kedua, jika berpanjangan perkara yang terlupa sehingga ia melakukan perkara yang sama dengan perkara yang terlupa di dahulu, hendaklah dia anggap perkara yang sedang dilakukan itu sebagai ganti perkara yang tertinggal. Memang agaknya jenis orangnya pelupa. Jadi dia teruskan, tapi dia top up dengan cara yang lain, tak ada masalah. Contohnya apa?
Okay, dia rasa macam dia tertinggal duduk antara dua sujud, tapi dia teruskan juga, dia yakin. Dengan dia buat benda yang lain, tak ada masalah. Apa dia? Dia buat duduk antara dua sujud dan sebagainya. Okay, baik. Kita tengok dekat sini. Yang ketiga. Digantikan tidak diambil kira, tetapi hendaklah dilakukan dengan tertinggal daripada solatnya. Okay, semula kita ulang. Okay, digantikan tidak diambil kira, tetapi hendaklah dilakukan dengan yang tertinggal daripada solatnya. Okay. Jika seseorang terlupa rukun dan menyedari selepas solat dalam masa yang hampir, mengikut huruf kata, semula jika seseorang itu terlupa rukun, maka dia perlu cepat-cepat gantikan. Okey. Baik. Kita tengok dekat sini untuk yang ketiga, tertinggal sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Yang ketiga yang tadi tu nanti kita akan terus bincang dalam group WhatsApp. Baik. Tertinggal sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Jika ditinggalkan perkara sunat ab'ad, sunat melakukan sujud sahwi. Manakala meninggalkan sunat hayat, tidak dituntut sujud sahwi. Jelas tak kat sini? Jelas Baik. Perkara lain yang sunat sujud sahwi. Apa dia perkara lain? Perkara-perkara lain yang sunat sujud sahwi adalah seperti berikut. Baik. Ini kena ingat betul-betul perkara-perkaranya. Yang pertama, meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Apa dia? Sunat ab'ad apa dia? Cuba cari balik. Baik. Kenapa dia tertinggal? Sebab kerana dia terlupa ataupun sengaja. Apa dia sunat ab'ad? Cari balik. Yang kedua, mengerjakan perkara yang membatalkan solat. Mengerjakan perkara yang membatalkan solat dengan sengaja, tidak batal kerana lupa. Seperti seperti apa tu? Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal ataupun duduk antara dua sujud. Dia tak sedar pun dia terpanjangkan, tak ada masalah. Dengan sujud dengan terlupa dan bercakap sedikit ataupun termakan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Dia rasa macam 3 tapi dia buat 4. Contoh macam gitu. Akibat keadaan ini disunatkan sujud sahwi untuk topak balik ataupun ganti rugi. Macam tu. Yang ketiga, memindahkan kauli ataupun apa dia? Bukan memindahkan memindahkan kauli bacaan. Memindahkan perkara kauli berikut kepada bukan tempatnya secara sengaja ataupun tidak. Apa dia? Yang pertama, kauli yang menjadi rukun. Contohnya membaca surah Al-Fatihah ataupun tasyahud akhir bukan pada tempatnya. Kedua, kauli yang merupakan sunat ab'ad seperti memindahkan tasyahud awal atau kunut bukan pada tempatnya. 3. Kauli yang bentuk bentuk sunat hayat seperti membaca surah pada bukan tempatnya. Ini memindahkan kauli, memindahkan dari segi bacaan. Faham Seterusnya 4. Meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti apa tu? Baik, kita tengok. Pada waktu ataupun tasyahud awal sudah dibaca ataupun tidak. Begitu juga seseorang yang syak sama ada ia meninggalkan waktu ataupun tasyahud awal dalam solat witir separuh kali kedua dalam bulan Ramadan kerana diniatkan untuk melakukan solat.
Dia macam syakwa sangka ataupun dia macam was-was. Begitu. Baik, seterusnya yang kelima. Okey. Mengesaki bilangan rakaat. Apa dia tu anak-anak? Mengesaki bilangan rakaat maksudnya macam 3, macam 4 yang tadi tu dah. Mengesaki bilangan rakaat yang berkemungkinan lebih sama ada ditunaikan 3 atau 4 rakaat. Bagi solat 4 rakaat, wajiblah ditambah 1 rakaat lagi. Contoh dia semayang 4 rakaat. Betul ke aku buat 4 ni? Tadi macam 3. Tambah je lah 1 rakaat lagi. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini terlupa tasyahud awal. Ini pun juga perkara-perkara yang boleh kita ganti, kita top up dengan apa dia? Sujud sahwi. Baik. Okey, boleh baca sendiri, cikgu pendekkan tu. Jika terlupa membaca tasyahud awal dan terus bangun seperti bangun sampai ke tahap yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia kembali duduk untuk membacanya dengan sengaja, serta diketahui perbuatan itu haram, batallah solatnya. Faham? Okey. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Baik. Ni penguraian untuk solat tasyahud awal Okey, yang kedua. Jika terlupa membaca kunut dan terus sujud dengan meletakkan semua anggota ke tempat sujud, kemudian dia kembali semula untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui haramnya, maka batallah solatnya. Okey, boleh Baik, seterusnya kita tengok dekat sini. Baik, perkara yang seterusnya membolehkan kita ganti ataupun yang membolehkan kita sujud sahwi tadi tu. Makmum wajib ikut imam. Okey, ini semua termasuk dalam perkara-perkara yang apa dia? Yang boleh kita lain yang sunat sujud sahwi. Ini boleh, sunat ni maksudnya boleh buat. Dapat buat, tak ada masalah, dapat pahala. Baik, makmum wajib ikut imam. Tak kira apa jua keadaan sekalipun, makmum kena ikut imam. Tapi kalau imam dah bagi isyarat dia terbatal, kita kena kalau kita belakang imam, kita kena langkah untuk gantikan imam untuk teruskan. Ataupun kita pecah saf. Maksudnya pecah saf tu kita semayang sendiri. Faham tak? Okey, makmum wajib mengikut imam dalam setiap pergerakannya kecuali imam itu melakukan kesalahan yang membatalkan solat. Contohnya apa dia? Terkentut, buang angin, apa lagi? Okey, perkara-perkara yang kita tahu membatalkan solat. Seterusnya kita tengok di sini. Tertinggal sujud sahwi. Apa dia? Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi dan terus memberi salam, tidaklah boleh untuk kembali semula bagi sujud sahwi, sama ada jarak masanya panjang atau pendek mengikut huruf. Jika ia terlupa sujud sahwi dan terus memberi salam, kemudian teringat setelah berlalu jarak masa yang panjang meninggalkan huruf tadi tu, tidaklah boleh kembali untuk sujud sahwi semula. Jika dalam jarak masa yang pendek mengikut huruf tadi tu, hendaklah sujud sahwi setelah diniatkan kembali kepada solat. Kalau kata contoh memang dah habis tayat akhir, dia terus bagi salam, tak lama Allah terlupa, dia terus niat dalam semayang dia, aku tengah semayang ni, dia terus sujud, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau contoh dah pergi jalan, dah pergi batal, pergi makan, pada lupa sujud sahwi lah. So tak boleh. Faham ya anak-anak? Baik, setakat ni cukup ya sampai di sini untuk bahagian 2 bab 3, bahagian sujud sahwi. Baik, selepas ini untuk episod akan datang kita akan